0419 Musa Abdul. Oh, okey. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini sama-sama dapat kita meneruskan kuliah tafsir Al-Quran Al-Karim kita. Masih lagi kita dalam surah Taha dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mula dengan ayat 104. Jadi sepatutnya 104 ni disekalikan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tapi pada kuliah yang lepas saya tertinggal ayat ni, atau mungkin waktu tu tak cukup masa. Jadi kita ambil ayat ni dulu insya-Allah. Kerana ayat selepasnya itu wa yas'alunaka 'anil jibal, cerita tentang bukit. Cerita tentang gunung. Tapi tak apa, kita ambil dulu 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu, kami, a'lamu bima yaqulun, kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Tentang apa yang mereka katakan, iaitu tentang apa yang manusia pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti akan katakan. Idh yaqulu amsaluhum tariqatan. Ketika mana orang yang lebih tepat pendapatnya, orang yang lebih tepat pendapatnya mengatakan illa bistum illa yauma, tidaklah kamu tinggal melainkan satu masa yang amat singkat. Jadi Allah Ta'ala beritahu bahawa manusia ni bila dia dibangkitkan daripada kubur dan dihimpunkan di padang mahsyar, ketika itu manusia akan berkhilaf, akan berbeza pandangan tentang tempoh, tempoh mereka hidup di dunia ataupun tempoh mereka tinggal di dalam kubur. Jadi orang yang paling amsaluhum tariqatan. Amsal ni maksudnya orang yang paling paling baik, paling tepat, paling afdal. Paling afdal. Manakala tariqah maknanya jalan, cara. Maknanya orang yang paling tepat cara kiraannya, orang yang paling pandai lah kita kata, orang yang paling pandai di kalangan manusia, khususnya orang-orang kafir lah, sebab mereka yang menyesal di hari akhirat. Orang yang paling tepat perkiraannya pun, mereka hanya mengatakan bahawa tidaklah kamu tinggal melainkan satu hari sahaja. Itu Allah Ta'ala kata orang yang paling tepat perkiraannya. Jadi bagaimana pula pendapat ataupun kata-kata orang yang lebih bawah daripada itu? Lagilah ternyata salah. Lagilah salah apa yang mereka katakan. Jadi tempoh yang mereka bincangkan, tempoh yang mereka katakan ini sebenarnya tempoh apa dia? Apakah tempoh yang mereka kata tadi, yang mana orang tadi mengatakan illa bistum illa yauma, tidaklah kamu tinggal melainkan hanya satu hari. Melainkan satu hari. Jadi tempoh tu tempoh apa sebenarnya? Maka ada beberapa pandangan. Syekh Tontawi mengatakan bahawa yang dikatakan kamu hanya tinggal satu hari itu maksudnya ialah alam kubur. Jadi maknanya mereka ni bila bangkit daripada kubur, mereka kata,
rasa macam sehari je duduk dalam kubur. Begitu. Rasa macam satu hari sahaja duduk dalam kubur. Manakala Imam Qurtubi mengatakan bahawa yang tempoh yang mereka katakan itu ialah tempoh di dunia, hidup di dunia. Punya lama duduk di dunia, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Mereka bila bangkit sahaja dari kubur, mereka akan kata macam seolah-olah satu hari sahaja kehidupan dunia itu. Dan ada juga satu pendapat yang lain mengatakan bahawa tempoh yang dimaksudkan itu ialah tempoh di antara dua tiupan sangkakala. Tempoh di antara dua tiupan sangkakala. Sangkakala pertama ditiup, maka seluruh alam ini akan hancur, binasa. Kemudian sangkakala kedua ditiupkan, maka mereka semua akan bangkit dan menuju ke padang mahsyar. Sebenarnya kalau mengikut hadis, tempoh di antara dua tiupan sangkakala itu ialah 40 tahun. Tapi mereka boleh rasa seolah-olah satu hari sahaja. Mereka boleh rasa seolah-olah satu hari sahaja. Padahal lama sebenarnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hal gunung. Apa yang terjadi pada gunung ketika mana berlakunya hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa yawma idhin la tanfa'u asy-syafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ويسألونك عن الجبال. Dan mereka bertanya pada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gunung ganang. Jadi jibal ni dia gunung pun boleh, bukit pun boleh. Dia bahasa Arab satu je, jibal. Adalah perkataan lain, tapi kalau jibal ni boleh diguna untuk dua-dua lah. Kalau mungkin kita bezakan antara bukit dengan gunung. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Dan mereka bertanya pada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gunung ganang. Jadi siapa yang bertanya tak disebutkan dalam ni. Cuma ada disebutkan oleh para ulama tafsir berdasarkan kajian mereka, maka adalah beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir. Sebahagian mengatakan bahawa yang bertanya ialah orang-orang kafir Mekah. Mereka bertanya ni bukannya nak tahu jawapan, nak belajar, tapi mereka tanya ni kerana mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ni jangan kita mempersendakan agama. Kalau kita lihat sekarang ni fenomena yang berlaku di kalangan generasi muda sekarang ni, mereka ni suka mempersendakan agama. Dengar ayat Quran, lalu mereka tanya dalam keadaan ejek, betul ke macam ni? Habis tu kalau macam ni macam mana? Dia buat tanya macam tu. Ataupun dengan hadis, ataupun dengan kalam ulama'. Jadi mereka kata, habis tu kalau macam ni baik tak payah macam ni. Dia suka macam tu. Itu semua namanya mempersendakan agama. Jangan kita buat begitu. Dan dalam TikTok, dalam Facebook apa semua banyak benda-benda macam tu. Mempersendakan agama ni sangat-sangat bahaya kerana boleh menyebabkan seorang itu tergelincir daripada agama. Dan itu adalah sifat orang munafik, kan? Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan untanya. Maka orang munafik datang dan dia kata, tengok Muhammad tu. Dia cerita tentang perkara ghaib, tentang perkara akhirat, tapi unta dia pun dia tak tahu kat mana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, kan? Aku mengetahui apa yang diajarkan oleh Allah Taala. Apa yang Allah Taala bagi tahu aku tahulah. Mana yang Allah Taala tak bagi tahu, tak tahulah.
Dan unta ni kata Nabi SAW, sekarang Allah Ta'ala sudah bagi tahu kepada aku. Pergilah kamu cari di lembah sekian-sekian, kamu akan dapati. Maka bila sahabat pergi, betul, unta Nabi SAW ada di lembah yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Talinya tersangkut pada sebatang dahan pokok. Ya. Jadi itu sifat orang munafik, suka mempersendakan agama. Disebutkan dalam kitab Bustanul Arifin kan, oleh Imam Nawawi, ketika mana pada zaman dahulu, pada zaman Imam Abu Daud Al-Sijistani, pengarang Sunan Abi Daud, beliau dan juga sahabat-sahabat yang lain bergegas nak pergi ke majlis hadis. Maka ketika itu ada seorang lelaki kata, hati-hati kamu, jangan sampai kamu mematahkan sayap-sayap para malaikat. Maksudnya apa? Maksudnya dia mempersendakan hadis yang mengatakan bahawa para malaikat menghamparkan sayapnya, ya, untuk orang-orang yang pergi menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ni dia berjalan di atas sayap para malaikat. Jadi dia mempersendakan hadis tu, hati-hati, baik-baik kaki tu, jangan sampai terpijak, jangan sampai patah sayap malaikat. Bila dia cakap saja macam tu, maka Imam Nawawi kata dalam kitab Mustalahul Arifin, kakinya menjadi lumpuh, dan dia terus jatuh. Banyak lagi lah kisah. Ada kisah yang lain, seorang hamba Allah mempersendakan hadis, idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang di antara kamu bangun daripada tidur, maka hendaklah dia basuh tangannya, jangan dia masukkan ke dalam bekas. Kan kalau ada bekas, sekarang ni semua guna pipe lah kan. Tapi kalau contoh kita kat kampung ada baldi, bekas-bekas yang kurang 2 kolah, Nabi SAW kata jangan masukkan terus tangan ke dalam bekas itu. Kerana apa? Kerana kamu tidak mengetahui di manakah tangan kamu bermalam. Jadi ada seorang lelaki mengatakan bahawa, saya tahu je bila di mana dia bermalam. Dia cuba mempersendakan. Dia kata, aku tahu je, apa pula tak tahu. Tahu je tangan ni bermalam dekat mana. Kat mana dia duduk waktu malam, masa tidur. Ditakdirkan oleh Allah, malam tu dia tidur dan esok paginya bila dia bangun, tangan dia sudah berada dalam dubur dia. Macam mana nak keluar tu? Macam mana nak keluar? Memang beginilah operation lah. Operation buat bersalin. Buat scissor. Ya, jadi jangan kita mempersendakan. Jadi kat sini ada sebahagian ulama mengatakan yang bertanya ni ialah orang-orang kafir di Mekah, dan mereka tanya tu bukannya kerana nak tahu, tapi kerana mempersendakan Nabi SAW, mengejek Nabi SAW. Sebab Nabi SAW sudah beritahu kepada mereka bahawa hari kiamat itu pasti. Maka mereka kata, habis kalau macam tu, ni bukit-bukit Gunung Ganang ni mana perginya? Bagaimana keadaannya nanti? Sebab apa yang mereka faham, bukit-bukit dan gunung-gunung itu memang tak bergerak, memang tetap, memang kukuh. Itu standard kefahaman mereka lah. Kita sekarang ni kita dah nampak dah gunung Ganang pun boleh boleh runtuh. Jadi soalan tu mungkin tak timbul dalam otak kita, tapi mereka ni, zaman mereka ni, bukit-bukit memang tak ada runtuh lah, tak runtuh. Dia orang pun tak ada hujan. Jadi nak runtuh apa benda? Kan? Jadi mereka tanya bagaimana dengan keadaan bukit pada hari akhirat. Itu satu pandangan lah. Ya, satu pandangan. Ada juga sebahagian ulama mengatakan bahawa sebenarnya yang bertanya adalah orang beriman. Dan mereka tanya tu memang nak tahu. Memang nak belajar. Memang nak tahu tentang hal keadaan bukit ketika mana berlakunya huru-hara hari kiamat. Dan dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menukilkan daripada Ibnu Abbas bahawa, kata Ibnu Abbas, yang bertanya ialah seorang lelaki daripada Thaqif. Bila dia tanya saja, maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Baik. Siapa pun yang bertanya, tak apa, kita ambil pengajaran. Fakul yang sifuha Rabbi nasfa. Maka katakanlah, wahai Nabi Muhammad SAW, yang sifuha Rabbi nasfa. Tuhan aku. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW, wahai Muhammad SAW, kamu katakan kepada mereka bahawa Tuhan aku, iaitu Tuhan Nabi Muhammad SAW, iaitu Allah, ya, akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Akan menghancurkannya sehancur-hancurnya.
Jadi yansifuha itu maksudnya ialah hancur. Fayadharuha qa'an safsafa. Fayadharuha qa'an safsafa. Lalu dia iaitu Allah Subhanahu wa taala membiarkannya qa'an. Qa' maksud asal perkataan qa' ialah tanah yang tidak ada apa-apa di atasnya. Tak ada tumbuhan, tak ada pokok, ya, tidak ada binaan. Tanah kosong. Jadi Allah Ta'ala kata gunung ganang tu akan dihancurkan dan berderai, hancur, lebur, berterbangan debu-debunya. Jadi tapak gunung itu kosong, tak ada apa-apa. Qa'an. Sofa, ya, kalimah sof maksudnya ialah tanah yang mana rata. Tanah yang licin rata. Ya, tak ada, samalah, lebih kuranglah. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata bumi, gunung ganang itu akan hancur sehancur-hancurnya, berderai, ya, akan menjadi seperti debu-debu yang berterbangan, manakala tapaknya itu akan menjadi rata serata-ratanya, tak akan ada tinggal bekas walaupun sedikit. Ya, Allah Ta'ala nak bayangkan pada kita bagaimana ratanya bumi ketika itu setelah gunung ganang hancur. La tara fiha iwajan wala amta. Demikian kata Allah. Engkau tidak akan dapat melihat fiha pada tapaknya itu, pada bumi yang bahagian bumi yang selama ini menjadi tapak bagi gunung tersebut, iwaja. Iwaja maksudnya ialah bengkok. Bengkok. Kan? Kita baca dalam surah Al-Kahfi kan, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja. Dan dia iaitu Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi Quran itu bengkok. Allah Ta'ala tak menjadikan kesesatan pada Quran. Tak akan berlaku kesesatan dan kebengkokan pada mana-mana ayat Al-Quran. Jadi iwaja tu maksudnya ialah bengkok. Tapi bengkok di sini maksudnya apa? Maksudnya ialah bengkok ke dalam. Maksudnya berlubang. Kamu tidak akan mendapati bumi itu iwaja, maknanya ada kawasan rendah, wala amta, dan tidak juga kawasan tinggi. Tinggi pun tidak, rendah pun tidak. Maknanya padang mahsyar itu rata. Dia rata je. Setelah bumi itu dihancurkan, akhirnya bumi itu akan jadi rata saja. Tak akan ada bukit ke, ada pula lopak ke apa, tak ada. Rata saja. Rata saja. Ya. Sebab itu kata Imam Mujahid dalam tafsir Al-Baghawi, la tara fiha iwajan wala amta, maksudnya kamu tidak akan melihat tanah rendah dan kamu tidak akan melihat rendah dan tinggi. Tak akan ada. Dia sama aja. Begitu juga kata Al-Hasan, kata beliau iwaj maksudnya ialah bumi, bahagian bumi atau tanah yang rendah. Dan amta itu maksudnya ialah tanah tinggi seperti bukit dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Pada hari itu yauma idzin yattabi'una ad-da'i. Yattabi'un, mereka iaitu manusia akan mengikuti ad-da'i, penyeru. Penyeru berasal daripada kalimah doa ataupun dakwah. Jadi doa itu seruan, dakwah pun seruan. Sebab itu orang yang buat dakwah dipanggil da'i. Ya, da'i. Jadi da'i di sini bukan pendakwah. Yalah, pendakwah lah, sama juga dalam bahasa Arab. Pendakwah maknanya penyeru. Cuma nak bagi mudah kita kata da'i di sini ialah penyeru. Penyeru yang dimaksudkan di sini siapa dia? Iaitu malaikat. Malaikat. Dalam tafsir Al-Baghawi dikhususkan lagi maksud malaikat itu ialah Israfil. Maksudnya ialah yauma idzin yattabi'una ad-da'i. Pada hari tersebut manusia akan mengikuti malaikat yang menyeru, iaitu malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Maknanya bila Israfil meniup sangkakala, manusia semua akan bangun dan manusia akan menuju ke arah bunyi tersebut. Mereka akan berkumpul, mereka akan mencari bunyi tersebut dan akan berkumpul di sana. Dalam tafsir Ibn Katsir, kalau tak silap saya, disebutkan bahawa ya, ketika dibangkitkan manusia bila kubur itu,
suasana ketika itu dalam keadaan gelap. Gelap, tak nampak apa. Hanya dengar suara saja. Hanya dengar bunyi saja. Jadi, mula-mula sekali malaikat Israfil akan tiupkan sangkakala. Dan kemudian malaikat Israfil akan bercakap. Dia bukan tiup je, dia cakap lagi. Dia kata, marilah, maknanya dia ajak. Dia tarik, dia ajak seluruh manusia pergi ke situ. Dan manusia semua akan pergi ke sana. Takkan ada siapa yang boleh melencong. Sebab itu Allah Ta'ala kata, la iwajalah. Tidak ada kebengkokan baginya. Maknanya, tidak ada siapa pun yang boleh melencong. Sekali lagi digunakan kalimah iwaj. Maknanya bengkok, melencong. La iwajalah. Kata Imam Baghawi, maksudnya ialah manusia tidak mampu untuk belok ke kanan atau ke kiri. Dan dia tak mampu buat. Semuanya akan pergi ke arah suara tersebut. Suara Israfil. Semua akan mencari-cari suara tadi dan berkumpul di sana. Ya, dan mereka tak akan mampu untuk ke kanan ke kiri. Dia macam dah automatik dah. Bangun je memang semua bergerak. Kaki akan berjalan ke arah sana. Memang dah macam tu. Allah Ta'ala buat begitu. Di sini ada kata-kata Israfil, ayyatuhal izamul baliyah wal juludul mutamazziqah wal luhumul mutafarriqah qumi ila rabbiki lil hisabi wal jaza. Malaikat Israfil akan mengatakan bahawa wahai tulang belulang yang telah hancur, yang telah luluh, telah hancur, dan kulit-kulit yang telah koyak, dan daging-daging yang telah terpisah-pisah, bangunlah kepada Tuhan kamu untuk penghisaban dan juga pembalasan. Maka manusia membangun dan menuju ke arah suara tersebut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Dan khusyuklah suara-suara kepada Ar-Rahman. Ketika itu semua suara-suara akan khusyuk, maknanya akan diam. Semuanya akan diam, semua akan khusyuk, takut. Suara-suara yang dimaksudkan di sini ialah pemilik-pemilik suara. Pemilik-pemilik suara. Disebutkan suara tapi yang dimaksudkan ialah pemiliknya, manusia lah. Sebab suara ni dia bukan nampak pun kan, dia bukannya makhluk yang kita nampak. Jadi macam mana kita kata dia khusyuk? Jadi yang dimaksudkan dengan aswat, suara itu ialah pemilik suara, iaitu manusia. Maknanya setelah kita terjemahkan kali pertama tadi, kita terjemahkan kali kedua. Satu lapis lagi, maksudnya ialah seluruh manusia yang memiliki suara, semuanya ketika itu semua akan terdiam. Itu maksud dia. Semua manusia yang memiliki suara memang semua akan khusyuk, akan diam. Diam kerana apa? Kerana Ar-Rahman. Takut kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Fala tasma'u illa hamsa. Maka kamu tidak akan mendengar melainkan bunyi hams. Apa bunyi hams? Hams maksud asal bagi kalimah hams ni ialah bunyi yang perlahan. Bunyi yang sangat perlahan. Jadi kalau dalam ayat ni apa pula dia punya tafsirannya? Ada beberapa tafsiran. Imam Baghawi kata maksud kamu tidak akan mendengar melainkan bunyi perlahan, maksudnya ialah hanya bunyi tapak kaki sahaja. Imam Baghawi kata hanya bunyi tapak kaki je di padang mahsyar. Manusia jalan kan, macam tu sahaja. Dengar macam tu sahaja. Bunyi lain tak akan dengar. Ialah sebab semua tengah takut pada Allah. Kan? Kita teringatlah masa sekolah dulu kan, sekolah rendah, tengah sembang apa semua, tiba-tiba guru disiplin lalu. Waktu dekat ni kan, dewan kan, waktu perhimpunan. Tak ada bunyi lain, bunyi kasut je lah. Macam tu je. Itu baru takut dengan guru disiplin. Macam mana kalau sekiranya takut dengan Allah? Lagi dahsyat. Dan manusia ketika itu bukan satu dewan, ramai kan, jutaan, bilion, trilion, multi trilion. Kalau ikutkan boleh sahaja ada suara sebab ramai kan, bukan nampak pun. Yalah kalau kita
manusia lah kan. Kalau bukan nampak pun kalau aku bercakap kan, bercakap perhimpunan lah, dalam ramai-ramai tu ada juga yang bercakap kan. Dia kata apa, alah cikgu bukan tahu pun kita cakap senyap. Tapi sebab semua tahu ketika itu Allah Ta'ala maha mendengar, jadi siapa berani bercakap? Tak akan ada siapa berani bercakap. Itu satu tafsiran lah. Kata Imam Mujahid, yang dimaksudkan dengan hamsa itu, bunyi perlahan tu ialah bunyi bisikan. Ada juga bercakap tapi bisik-bisik. Ya, ada orang berbisik-bisik, orang mungkin cakap dengan orang sebelah ke apa ke, tapi sangat perlahan. Manakala Ibn Abbas mengatakan bahawa hamsa itu hanya sekadar gerak bibir sahaja, tapi tak keluar suara. Tak bercakap, hanya gerak bibir sahaja. Maknanya kata monolog, dia hanya cakap dengan diri sendiri tapi tak keluar suara. Jadi semua tu nak menggambarkan bahawa ketika itu memang manusia semua akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab waktu penghisapan akan dimulakan, dan ketika itu memang tak ada siapa boleh lari. Kerana itu Allah Ta'ala kata wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman. Yauma idzin, pada hari tersebut, la tanfa'u syafa'ah, syafaat tidak memberikan manfaat. Maknanya syafaat, sebarang syafaat tak boleh memberikan manfaat, illa, kecuali man adzina, siapa yang adzina lahur rahman, Allah yang maha penyayang mengizinkan baginya. Siapa yang Allah Ta'ala izinkan baginya untuk memberi syafaat, maka barulah syafaatnya itu memberi manfaat kepada orang yang disyafaati dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak dalam ayat Quran, banyak yang menyebutkan bahawa ada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan pada dia keizinan untuk memberi syafaat. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa biiznih, dalam ayat kursi. Begitu juga dalam ayat yang lain, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diredai. Jadi maknanya ada orang yang Allah Ta'ala berikan izin pada dia untuk memberi syafaat. Di antaranya ialah para nabi, para rasul, para syuhada. Disebutkan dalam sebahagian hadis bahawa orang yang mati syahid boleh memberikan syafaat kepada 70 orang dari kalangan ahli keluarganya. Kemudian para ulama, hafiz Al-Quran, boleh memberikan syafaat seramai 10 orang di kalangan ahli keluarganya. Dan juga orang-orang yang soleh juga boleh memberi syafaat. Boleh recommendation, boleh recommend kepada Allah supaya si fulan bin si fulan ini diampunkan ataupun dinaikkan darjatnya, dipindahkan dari neraka ke syurga. Dan ini wajib kita imani, kita percaya. Ahli Sunnah wal Jamaah mempercayai dan meyakini adanya syafaat. Orang yang tak faham, orang yang tolak syafaat ni Mu'tazilah. Hatta zaman sekarang pun ada. Saya pernah terbaca dalam media sosial mempertikaikan syafaat. Dia kata syafaat ni tak adil lah. Orang tu memang jahat, tiba-tiba dengan syafaat dia dimaafkan, diampunkan, dimasukkan dalam syurga. Dia kata tak adil. Ini hujah tu sebiji seperti mana Mu'tazilah pada zaman dulu, pada zaman kegemilangannya memang dia kata begitu. Antara hujah kenapa Mu'tazilah menolak syafaat ialah kerana konsep syafaat itu bercanggah dengan keadilan Allah Ta'ala, kata dia. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah menjawab, adil itu maksudnya ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kan? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukannya sama rata. Bukannya siapa buat begini mesti macam ni, siapa buat begini mesti macam ni balasannya. Bukan. Itu sama rata. Taswiyah ataupun musawah, adil tak? Adil kalau dia elok, dia letak tempat sesuatu tu pada tempatnya, cantik elok, maka itu namanya adil. Walaupun mungkin pada perkiraan kita mungkin tak sepadan dengan apa yang dilakukan, tapi itulah adil. Jadi bila kita melihat kepada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ayat pertama dalam Quran Allah Ta'ala mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala ceritakan pada kita bahawa Allah Ta'ala tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam sembahyang pun antara yang pertama kita baca pun Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis yang pertama pun hadis musalsal bil awaliyah pun Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala.
orang-orang yang berkasih sayang, mereka akan diberikan kasih sayang oleh Allah Ta'ala. Jadi banyak perkara bermula dengan rahmah. Kan? Menunjukkan bahawa rahmat Allah, dan ada hadis pula mengatakan inna rahmati wasi'at ghadabi ataupun ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmat aku itu meluasi ataupun meliputi kemurkaanku. Maknanya rahmat Allah lebih lagi daripada kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah tu kurang nak banding dengan rahmat Allah. Jadi tidak mustahil, bukanlah satu perkara yang kita kata bercanggah dengan akal sekiranya Allah Ta'ala menerima syafaat daripada mana-mana hambanya untuk hambanya yang lain. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin, kita percaya dan wajib percaya adanya syafaat. Adanya syafaat. Ada 6 atau 8 jenis syafaat. Ni pun sepatutnya saya cek dulu hari tu. Tak apalah. Ada syafaat yang mana fungsinya ialah untuk meninggikan, kita ambil yang paling tinggi sekali. Syafaat paling tinggi sekali ialah mempercepatkan hisab. Ketika mana manusia berada di padang mahsyar, manusia tunggu. Bila makna kata tunggu di padang mahsyar tak buat apa-apa. Kan? Hanya duduk di padang mahsyar saja, duduk di padang mahsyar saja. Bukan duduk, berdiri. Sampai kan ada yang mengatakan kata kalau boleh cepatlah masuk neraka. Kan? Sebab apa? Sebab tak tahan duduk di mahsyar. Dia tak tahu neraka lagi dahsyat. Dia kata cepatlah masuk neraka, tak apalah. Dia kata masuk neraka pun tak apalah, yang penting tak nak duduk di mahsyar. Sebab manusia tenggelam dalam peluhnya, kan? Manusia panas, matahari didekatkan di kepala, berhampiran dengan kepala manusia dan sebagainya. Jadi ketika itu Nabi SAW memberikan syafaat, ni dinamakan sebagai asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling tertinggi, dengan puji-pujian yang Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi SAW. Nabi SAW sujud dengan memuji Allah, yang Nabi SAW memuji Allah dengan puji-pujian yang tidak pernah diilhamkan kepada mana-mana manusia ketika itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu dan katakanlah apa yang kamu nak minta, maka aku akan bagi, aku akan berikan. Maka Nabi SAW minta supaya dipercepatkan hisab, dimulakan hisab. Dipendekkan ceritanya, akhirnya hisab dimulakan. Proses hisab itu dimulakan, dipanggil. Orang yang pertama sekali ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila dah mula tu, maknanya kata dah bergerak lah. Maknanya kata dah akan ada orang masuk syurga, masuk neraka. Maknanya orang dah berkurangan di padang mahsyar. Itu dengan syafaat apa tu? Syafaat Nabi SAW. Ada yang kedua, syafaat yang berfungsi untuk meninggikan darjat orang yang memang sudah pun ahli syurga. Dia dah memang ahli syurga, dah masuk syurga dah, tapi nak naik lagi, nak naik pangkat, kan? Daripada 41 naik 44, 44 jadi 48, 48 jadi 52. Itulah. Kan? Saya sembang dengan ahli jemaah yang ni kan, kerja-kerja kerajaan, itulah dia punya sembang, itulah dia. 41 naik 44, 48. Kalau dia orang Selangor kerja dekat negeri lain, walaupun kerja kerajaan tu bawah federal, tapi susah nak naik 44 jadi 48, susah. Sebab apa? Dia akan naikkan yang macam-macam lah cerita dia. Tapi di akhirat, dengan syafaat Nabi SAW, orang yang dah masuk syurga pun dia boleh dinaikkan lagi, walaupun kedudukan tu tak layak untuk dia sebenarnya. Itu rahmat Allah. Kita nak kata apa? Dah Allah bagi, kan? Tu Allah kata illa man adzina lahu rahman. Dah Allah Ta'ala izinkan, dan Allah Ta'ala pun kata Ar-Rahman. Allah gambarkan bahawa Allah Ta'ala tu maha pemurah. Jadi sesuailah dengan kemurahan Allah, syafaat itu diterima. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada syafaat yang berfungsi sebagai nak mengeluarkan manusia daripada neraka ke dalam syurga. Ini banyaklah hadisnya. Dia memang ahli neraka tapi nak masuk dalam syurga. Maka Nabi SAW berikan syafaat. Orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah walaupun sekali dan tidak melakukan perkara yang membatalkan kalimahnya, mati dalam keadaan begitu, maka dia pun beroleh peluang untuk dapat syafaat tersebut. Yang keempat, orang yang dah masuk, memang ahli neraka, masuk neraka dah, tapi nak kurangkan azabnya.
Ini yang dikatakan bahawa Abu Talib dikatakan bahawa azabnya dikurangkan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya dipakaikan terompah daripada neraka. Itu pun disebabkan terompah itu panas, maka menggelegak otaknya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah seringan-ringan azab di dalam neraka. Maknanya api itu tak kena pada badan dia, tak kena pada kaki, tak kena pada tangan, hanya pada kaki jelah. Hanya api neraka tu pada tapak kaki saja. Dekat tapak saja kena api neraka. Sebab terompah tu dibuat daripada api neraka. Itu pun sudah cukup untuk menyebabkan otak berapa punya jauh daripada kaki ke otak, kan? Menyebabkan otaknya menggelegak, menjadi cair, otaknya menjadi cair. Itu paling rendah. Dan saya sebut tadi 4 Dia ada lagi beberapa yang lain, tapi itulah yang 4 yang saya ingat. Jenis-jenis syafaat. Wa radiyalahu qawla. Wa radiyalahu qawla. Dan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, redha terhadapnya perkataannya. Maknanya Allah Taala meredai perkataannya. Di sini ada beberapa tafsiran. Apakah yang dimaksudkan dengan orang yang mana Allah Taala meredai perkataannya? Maksudnya, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari tersebut syafaat tidak akan memberikan manfaat melainkan orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan orang yang mana Allah Taala redha dengan kata-katanya. Redha dengan kata-katanya. Ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan bahawa maksud orang yang mana Allah Taala redha dengan kata-katanya ialah kata-kata la ilaha illallah. Makna ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ya, seperti mana kata Imam Qurtubi. Ya, Imam Qurtubi menukilkan daripada Ibnu Abbas, maksud orang yang mana Allah redha dengan kata-katanya itu maksudnya ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah tu kalimah yang diredai oleh Allah. Bermakna orang yang memang tak pernah ucap la ilaha illallah, dia memang tak boleh menerima syafaat, apatah lagi nak memberi syafaat. Itu maksud ayat tadi. Ada juga tafsiran yang lain. Dalam ni tak ada tak apalah, tak ada. Saya pun tak salin. Ada tafsiran yang lain, tapi itulah yang salah satu daripada tafsirannya ialah bahawa hanya orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah sahaja yang dapat syafaat. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya diselamatkan umatnya. Maka Allah Taala akan berfirman, akan perintahkan pada para malaikat, keluarkanlah daripada neraka orang yang mana dalam hatinya ada walaupun seberat sebiji sawi. Habbah ni bukan sebiji sawi, dia sebiji, sebutir. Sebutir apa tak tahu. Mungkin sebiji gandum, sebiji barley ataupun sebiji sawi, wallahu alam. Ya. Keluarkan orang yang mana dalam hatinya ada iman walaupun sebiji begitu. Maka akan dikeluarkanlah ramai manusia daripada neraka. Kemudian Allah Taala akan berfirman lagi, akhriju minan nar man kana fi qalbi nisfu mithqalin min iman. Keluarkan daripada neraka siapa sahaja yang dalam hatinya ada separuh daripada itu. Separuh daripada biji itu. Lagi kecil lah. Biji itu dah kecil lah. Separuh pun, boleh lah. Separuh pun separuh. Keluarkan juga daripada neraka. Kemudian tak cukup lagi, Allah Ta'ala perintahkan lagi malaikat, akhriju minan nar man kana fi qalbihi ma yazinu zarrah. Keluarkan daripada neraka orang yang mana dalam hatinya ada iman walaupun seberat zarah, sebesar zarah. Sebesar zarah, kecil ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, man kana fi qalbi adna mithqala zarrah min iman. Keluarkan lagi orang yang mana ada kurang lagi daripada itu, kurang daripada itu. Kurang pun dapat juga. Semua dengan syafaat. Dengan syafaat Nabi SAW. Kurang daripada itu. Zarah ada kurang lagi. Kurang lagi. Mana kata ada sikit pun, insya-Allah dia tidak akan kekal dalam neraka. Masuk neraka, tapi tak kekal. Tidak berterusan di dalam neraka.
Ya, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia, iaitu Allah Taala, mengetahui apa yang ada, apa yang di depan mereka, apa yang ada di antara dua tangan mereka. Maksud antara dua tangan tu maknanya di depan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma, dan tidaklah mereka meliputi ilmunya terhadap Allah Taala. Maknanya Allah Taala tahu semua benda, semua perkara depan kita, belakang kita, semua Allah Taala tahu. Tapi kita manusia, kita tidak meliputi, tidak mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala secara meliputi. Kerana apa? Kerana kemampuan ilmu kita ni kurang. Kita tak mampu nak memahami zat Allah Ta'ala. Hatta sifatnya pun, hakikat sebenar sifatnya pun, kita pun tak tahu. Kan kita belajar sifat 20. Sifat ma'ani tu, kata para ulama', kalau Allah Ta'ala zahirkan, nescaya kita boleh nampak. Macam mana kita nampak sifat? Tapi kata boleh nampak lah. Mana kata kita tak dapat nak fikirkan. Selama ni kita melihat kesan sifat ma'ani, kesan sifat kudrat Allah Ta'ala. Kita nampaklah kesannya. Tapi hakikat sifat tu sendiri macam mana? Maknanya zat sifat tu macam mana? Keadaan sifat tu sendiri macam mana? Tak tahu. Tapi para ulama kata kalau Allah Taala buka hijab di akhirat, kita boleh nampak. Jadi kita ni memang lemah. Pengetahuan kita tidak mencakupi segala perkara. Ya. Maka kerana itu Allah Taala kata, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Taala tahu sahaja di depan mereka, apa yang di belakang mereka, tapi mereka wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidaklah mengetahui tentang Allah secara meliputi. Tidaklah mengetahui tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang maklumatnya secara sempurna. Itu yang dikatakan oleh Syekh Tantawi rahimahullah taala bagi tafsiran ayat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuh, asalnya ana, ain nun alif. Tapi sebab al wujuh itu muannas, sebab dia jamak, jadi benda yang jamak jadi muannas. Sebab itu ada ta. Wa anat al wujuh. Wa anat wazan fa'alat. Tapi sebab oleh kerana bertemu dengan alif lam, maka ta tu terpaksa jadi baris bawah. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Maksudnya apa? Dan segala wajah akan tunduk dengan hina. Ana ni maknanya bukan tunduk semata-mata, tunduk dalam keadaan hina. Segala wajah, segala muka, semua muka akan tunduk dengan hina. Kepada siapa? Tunduk kepada siapa? Lil hayyil qayyum. Kepada Allah yang maha hidup lagi maha mentadbir. Jadi hayy maknanya hidup, qayyum maknanya mentadbir. Yang mentadbir segala-galanya. Di sini tak disebutkan, tidak disebut tak apa. Di sini Allah Taala mengkhususkan sebutan tentang muka. Ya, padahal bukan muka je, seluruh badan kita ni, jasad manusia ni semua akan tunduk hina kepada Allah Taala pada hari akhirat. Tetapi kenapa dikhususkan muka? Wa anatil wujuh. Disebut muka secara khusus, tanpa disebut yang lain daripada anggota manusia. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, kerana muka itu adalah anggota badan yang paling mulia di sisi manusia. Muka lah yang paling mulia. Sebab itu kita kata kepada anak kan, contoh, kamu jangan menjatuhkan air muka bapak. Orang Melayu juga kata apa? Bagai menconteng arang ke muka bapanya. Maknanya mencemarkan maruah. Jadi muka ni adalah lambang maruah dan kemuliaan manusia. Maka bila Allah kata muka tu pun, yang kamu rasa mulia tu pun akhirnya tunduk pada Allah, apatah lagi yang lain. Apatah lagi bahu apa semua, badan kita, semua akan patuh tunduk, akan merasa hina pada Allah. Sebab muka yang paling mulia pun akan rasa hina. Jadi Quran tu memang Masya Allah, bahasanya sangat tinggi. Bila disebut muka, maka yang lain kita boleh faham, anggota lain bagaimana keadaannya. Oleh kerana kemuliaan muka itulah
Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW kata, "Idza qatala ahadukum falyajtanib al-wajh." Apabila salah seorang daripada kamu memukul, maka jauhilah muka. Jangan pukul di muka. Kan? Kita pukul anak, jangan pukul di muka. Pukul murid, jangan pukul di muka. Jangan kita, muka ni kena jaga. Itu yang ada kawan saya tanya, kan, apa hukum orang Islam menyertai apa nama? Yang itulah yang apa nama istilah tu? MMA, multi martial art Maknanya dia advance lagi, lebih lagi daripada wrestling, daripada boxing, kickboxing, apa ni, susah lah cakap orang perempuan tak tahu benda ni. Orang lelaki tahulah. Tomoy, karate, dia lebih daripada tu. Ada satu namanya MMA, sukan baru ni, baru diiktiraf. Sebelum ni tak, sebab bahaya. Tapi sekarang dah diiktiraf, masuk dalam TV. Kalau tengok berdarah, tak pernah dengar dia berlawan, tapi campur rojak habis. Semua jenis martial art semua boleh masuk. Tiba-tiba nak guna teknik rest. Kalau tinju kan, macam kita tengok Muhammad Ali ke apa kan, dia tinju je, dia tak boleh tiba-tiba masuk karate ke, boleh jadi foul, boleh ni kan, boleh batal, boleh tak patuh peraturan. Tapi MMA ni semua boleh. Semua boleh, asalkan berlawan, asalkan menang. Dia berlawan dalam keadaan campurlah segala jenis seni pertahankan diri. Silat pun masuk, nak gabung silat dengan ni. Jadi kalau orang tu dia memang mahir dengan pelbagai jenis seni pertahankan diri, memang dia selalu menang lah. Biasanya menang lah. Kalau ada satu saja mungkin dia tak banyak teknik sangat. Tapi kalau ada orang tu kan, dia gabung-gabung, jadi banyaklah teknik dia. Kejap-kejap dia buat macam ni, kejap dia buat style tomoy. Jadi ada orang tanya, apakah hukum orang Islam masuk? Jawapan dia memang tak boleh. Sebab ada tumbuk muka. Orang Islam tak boleh tumbuk muka. Kan? Berdarah. Tapi itu yang budak-budak muda suka sekarang ni. Kan? Berdarah. Darah tu okey lagi. Tu cedera luar, cedera kat luar. Tapi yang jadi gila sepanjang hayat, macam mana? Ada yang jadi gila, yang jadi OKU sepanjang hayat sebab hentakan tu. Otaknya tu bergegar. Dulu-dulu kita dengar tinju yang biasanya macam tu. Tapi tinju pun sebenarnya kurang dia punya risiko sebab dia pakai glove tu tebal, besar. Tapi MMA ni dia nipis. Dia punya glove dia tu nipis. Dia punya span dia tu tak tebal. Jadi bila tumbuk tu memang rasa hentakan ni hampir-hampir impact dia tu memang impact yang sebenar. Memang tangan tu sikit je lah ada apa kata, span sikit je. Ya. Jadi muka tu sangat mulia. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan wa'anatil wujuh. Pada hari akhirat nanti, muka yang kita rasa mulia pun akan tunduk hina kepada Allah Ta'ala yang maha hidup lagi maha mentadbir. Wa qad khaba man hamala zulma. Dan sesungguhnya telah rugilah atau telah hampalah orang yang menanggung kezaliman. Maknanya orang yang menanggung dosa kezaliman, orang yang melakukan kezaliman di dunia dan di akhirat nanti mereka menanggung dosa kezaliman, maka orang ni ialah orang yang khab, orang yang rugi di akhirat nanti. Orang yang rugi di akhirat nanti. Baik, wajah di sini tak dinyatakan wajah siapa. Wa anatil wujuh tadi tidak dinyatakan wajah siapa. Jadi ada beberapa tafsiran ulama. Imam Ibn Kathir menukilkan daripada Ibn Abbas dan lain-lain bahawa wajah di sini ialah wajah semua manusia. Maknanya hatta orang beriman sekalipun mereka akan tunduk hina kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti. Sementara kalau mengikut Az-Zamakhsyari, pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf, wajah di sini yang dimaksudkan ialah wajah orang-orang kafir dan juga orang fasik. Wajah ahli maksiat, orang beriman tidak termasuk dalam ayat wa'anatil wujuh. Sebab apa? Sebab beliau Az-Zamakhsyari menyamakan dengan ayat Quran dalam surah Al-Mulk, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Tu ada tulis wujuhul ladzina kafaru. Falamma ra'awhu zulfatan.
Maka tatkala mereka melihat azab neraka itu zulfah, iaitu secara dekat. Zulfah ni maknanya dekat. Ada orang perempuan pun kadang ada buah nama Zulfah kan. Dia nampak neraka tu dengan jarak dekat, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka buruklah wajah-wajah orang yang kafir. Jadi Az-Zamakhsyari samakan ayat wa anatil wujuh dengan falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Beliau mengatakan wa anatil wujuh itu merujuk kepada wajah-wajah orang kafir, orang fasik, ahli maksiat dan sebagainya. Cuma kata Syekh Tontawi, pendapat yang pertama tadi lebih tepatlah, ya, kerana dia umum. Dia umum. Hatta orang beriman pun, walaupun dia beriman, walaupun dia baik, soleh dan sebagainya, tetapi siapa yang tidak akan rasa hina bila mana berada di padang mahsyar tersebut. Bila dia ingat balik segala nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi, walaupun dia dah buat amal soleh macam-macam, dia akan tetap rasa, tak ada apa-apa pun amalan soleh yang dia buat nak dibandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala tuntut, apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia, nikmat dan sebagainya. Wa qad khaba man hamala zulma, dan telah rugilah orang yang menanggung dosa kezaliman. Dosa kezaliman di sini, ya, kata Ibnu Abbas, Imam Baghawi menukilkan daripada Ibnu Abbas, zalim di sini maksudnya ialah syirik. Kerana dalam Quran kan Allah Ta'ala bagi tahu kan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu ialah kezaliman yang agung, yang besar. Jadi zalim di sini maksudnya ialah syirik kalau mengikut Syekh Tontawi, ya, Ibnu Abbas dan lain-lain. Dan ada juga ulama mengatakan zalim di sini zalim sebarang jenis zalim. Sebarang jenis zalim, hatta walaupun kezaliman yang bukan syirik, contoh zalim pada orang lain dan sebagainya. Sebab itu Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa di hari akhirat nanti semua yang mengambil hak orang lain akan dikisos, akan dibalas. Hatta walaupun kambing yang ketika di dunia, kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak ada tanduk, nanti di akhirat kambing yang tak ada tanduk pun Allah Ta'ala akan bagi tanduk supaya tanduk balik kambing yang ada tanduk. Itu kambing kan. Kita ni, kita makan kambing. Maknanya kita lagi sepatutnya dihisap oleh Allah Ta'ala. Lagi wajar, lebih wajar dibalas. Sebab tu jangan kita menzalimi mana-mana hamba Allah Ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min, dan siapa yang beramal daripada amalan-amalan soleh sedangkan dia orang yang beriman. Itu syarat. Amalan soleh tidak akan diterima tanpa iman. Kerana itu Allah Ta'ala kata wa huwa mu'min, sedangkan dalam keadaan dia sendiri adalah orang beriman. Fala yakhafu zulman wala hadma, maka dia tidak akan khawatir, dia tidak akan berasa takut terhadap zulma, kezaliman, wala hadma, ataupun pengurangan. Hadma ni pengurangan. Di sini pun ada beberapa tafsiran. Tapi makna umumnya ialah orang yang beriman dan beramal soleh, dia tidak akan khawatir bahawa di akhirat nanti dia dizalimi atau dikurangkan. Dia tidak akan takut dia dizalimi atau dikurangkan. Kata Imam Ibn Katsir, ya, zalim itu maksudnya ialah dosanya ditambah. Jadi itu Allah Ta'ala kata dia tidak akan takut, dia tidak perlu risau bahawa dosa dia bertambah. Tak. Dosa sama sekali tidak akan bertambah. Wala hadma. Wala hadma maknanya pengurangan. Maksudnya ialah, kata Imam Ibn Katsir, pahalanya tidak akan berkurang. Itulah tafsiran yang ramai berikan. Imam Ibn Katsir, Ibn Abbas, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah dan lain-lain. Ya, mereka mengatakan bahawa zalim itu ialah ziyadah, tambah. Manakala hadm maksudnya ialah naqs, kurang. Fala yakhafu zulman wala hadma, maknanya mereka, dan dia tidak perlu takut penambahan atau pengurangan. Maksudnya penambahan dosa di luar daripada apa yang dilakukan, dan tidak juga dia perlu takut pengurangan, iaitu pengurangan daripada amalan dia. Dosa dia tidak akan ditambah oleh Allah tanpa suatu sebab, dan dia punya pahala dia pun tidak akan dikurangkan.
apa yang dia buat, Allah Ta'ala akan bagi pahala yang sempurna. Baik, saya rasa cukup sekadar itu insya-Allah. Ya, kita berhenti di sini pada ayat yang ke-112. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.